Tahukah Anda bahawa di tengah-tengah Kalimantan, Borneo dahulunya memiliki gunung ganang yang menjulang tinggi, jauh lebih megah daripada Gunung Kinabalu yang kita kenal sekarang? Melalui jutaan tahun, hujan tropika, angin, dan luluh hawa telah mengikis puncak-puncak ini, meninggalkan sisa-sisa seperti dataran tinggi Emle dan Banjaran Schwaner yang menjadi saksi bisu kehebatan gunung purba tersebut. Bayangkan betapa megahnya pemandangan itu. Banjaran Schwaner, dengan batuan granit dan metamorfi purba, menceritakan kisah tekanan dan pergerakan bumi yang hebat. Sementara tempat seperti Kayan Mentarang dan Uson atau menunjukkan peninggalan dataran tinggi dan bukit yang menyokong tanggapan gunung prasejarah yang kini telah lenyap. Betapa menakjubkannya untuk memikirkan bahawa lanskap yang kita lihat hari ini adalah sisa-sisa dari gunung ganang yang dahulunya menjulang tinggi. Tahukah Anda bahawa Borneo seperti yang kita ketahui hari ini mengalami transformasi geologi yang menakjubkan antara 300 dan 100 juta tahun dahulu? Pada penghujung era Paleozoik, sekitar 300 juta tahun dahulu, Borneo masih dalam proses pembentukan sebagai sebuah pulau. Blok mikrobenua seperti Sibumasu, Malaya Timur, dan Borneo Barat mengelilingi rantau ini. Pernahkah Anda terfikir di manakah benua purba Gondwana? Ia terletak berhampiran plat ini di dasar laut, yang terdiri daripada kawasan yang kini dikenali sebagai Afrika, Australia, dan Antartika. Apabila Borneo memasuki era Mesozoik, antara 252 dan 66 juta tahun dahulu, pulau itu mula terbentuk secara beransur-ansur akibat pelanggaran plat tektonik. Tahukah Anda bahawa Borneo ketika itu dilitupi terumbu karang dan laut tropika cetek, terutamanya semasa zaman Jurasik dan Cretaceous? Oleh kerana peningkatan kerak bumi dan aktiviti gunung berapi, tanah mula muncul. Menariknya, fosil dinosaur dan fosil marin seperti ammonit dan belemnitis yang ditemui di beberapa bahagian di Borneo menunjukkan bahawa terdapat daratan terputus-putus dan laut cetek. Proses geologi yang kompleks ini secara beransur-ansur membentuk Borneo seperti yang kita ketahui hari ini. Transformasi ini mencerminkan dinamik dan perubahan yang telah berlaku selama berjuta-juta tahun, mewujudkan lanskap yang kaya dan pelbagai. Adakah Anda pernah terfikir bagaimana sebuah pulau sebesar Borneo boleh terbentuk? Jawapannya bukan mudah, dan sememangnya mengambil masa yang sangat lama sekitar 65 juta tahun. Proses pembentukannya bukan berlaku sekelip mata, tetapi hasil daripada pergerakan plat tektonik, kenaikan kerak bumi, dan penciptaan dataran tinggi serta gunung ganang. Pada mulanya, wilayah yang kini kita kenali sebagai Borneo hanyalah dasar laut dalam, sebahagian daripada daratan purba Sundaland. Namun begitu, pertembungan perlahan tetapi berterusan antara plat Sunda dan plat Sahol menyebabkan kawasan ini mula bergerak ke arah khatulistiwa. Apakah kesannya? Sekitar 40 hingga 30 juta tahun lalu, kerak bumi di sini mula naik ke permukaan, menandakan permulaan kepada perubahan lanskap yang besar. Tapak kepada Gunung Kinabalu, yang kini menjadi puncak tertinggi di Asia Tenggara, ketika itu hanya sekadar kawasan rendah yang sedang menunggu giliran untuk menonjol. Menjelang tempoh Pliocene dan Pleistocene, sekitar 5 hingga 10 juta tahun yang lalu, bumi mula menggandakan usahanya pengangkatan kerak menjadi lebih ketara dan tanah tinggi mula terbentuk. Gunung Kinabalu pun naik mendadak sebagai bintang utama, diikuti oleh Uson Apau dan Kayan Mentarang. Tetapi persoalannya, mengapa semua ini berlaku pada waktu itu? Dan bagaimana iklim yang stabil membantu membentuk ekosistem yang begitu kompleks seperti hutan hujan tropika Borneo? Kehidupan mula berkembang pesat, dengan flora dan fauna unik yang kita kenal hari ini menjadikan Borneo sebagai salah satu pusat biodiversiti dunia. Kini, Borneo yang dikongsi oleh Malaysia, Brunei, dan Indonesia bukan sekadar pulau, tetapi saksi kepada sejarah geologi yang luar biasa. Namun, proses ini belum berhenti. Dengan pergerakan plat yang masih aktif dan gempa bumi yang kadangkala berlaku, bentuk muka bumi Borneo terus berubah. Jadi, apakah bentuknya nanti dalam sejuta tahun lagi? Pernahkah Anda membayangkan Borneo sebagai daratan bergunung ganang seperti Himalaya? Kira-kira 300 hingga 100 juta tahun lalu, Borneo purba adalah dunia yang jauh berbeza daripada wajah tropika masa kini.
Ketika itu, ia terletak di sempadan Laut Tethys Purba, di mana kerak bumi sentiasa bergerak dan bertembung. Proses pelanggaran plate yang dikenali sebagai orogenesis telah menghasilkan banjaran gunung yang hebat. Kawasan seperti Kayan Mentarang, dataran tinggi Emler, banjaran Schwaner, dan Uson Apau mungkin pernah setinggi banjaran moden. Jejak geologi seperti batuan metamorf, sedimen mampat, dan batuan igneous seperti granit serta basal di Uson Apau menjadi bukti gunung ganang raksasa yang pernah menjulang. Namun, masa bersama kuasa alam seperti hujan tropika, angin, dan perubahan suhu telah mengukis semula daratan ini secara perlahan. Hakisan fizikal dan kimia, akar tumbuhan yang memecah batu, serta keretakan akibat suhu menjadi pahat semula jadi, merendahkan puncak-puncak purba ini. Maka, bentuk muka bumi yang kita lihat hari ini hanyalah bayang kecil dari kemegahan silam. Tetapi kisah Borneo tidak berakhir di situ. Hari ini, serpihan sejarah purba ini bertahan dalam bentuk dataran tinggi berbatu, sungai berliku, dan lembah yang dalam, semuanya menjadi saksi kepada masa lalu yang bergelora. Kawasan seperti Emler Heights dan banjaran Schwaner mungkin tulang pergunungan besar yang pernah menguasai langit Borneo. Di Kayan Mentarang, batuan metamorfik mendedahkan sejarah jauh di dalam kerak bumi, manakala lapisan basalt Uson Apau menunjukkan kesan letusan gunung berapi purba. Selain menjadi harta karun geologi, kawasan itu juga kaya dengan kepelbagaian biologi yang luar biasa. Berjuta-juta tahun pengasingan geologi telah membentuk ekosistem yang unik, seperti hutan tebal Kayan Mentarang, rumah kepada spesies endemik, dan dataran sejuk Uson Apau, rumah kepada flora dan fauna eksotik. Lebih menarik, tanah tinggi ini juga hidup dalam jiwa orang Kenyah, Kelabit, dan Lun Bawang, yang menganggapnya sebagai tanah leluhur yang suci. Tanpa disedari, kepercayaan ini telah menjadi penghormatan kepada warisan bumi, menghubungkan sains, alam semula jadi dan budaya dalam naratif Borneo yang agung. Bagaimana bentuk muka bumi Borneo terbentuk? Jawapannya, tersembunyi jauh di bawah tanah, dalam sunyi dan gelapnya kerak bumi yang suatu ketika dahulu penuh dengan gegaran, tekanan dan ledakan. Kira-kira 200 juta tahun lalu, semasa era Mesozoik, Borneo hanyalah sebuah kawasan kecil di pinggir plate benua yang bergolak, berhampiran Laut Tethys Purba. Di sini, berlakunya subduksi, proses geologi di mana kerak lautan menujam ke bawah kerak benua dan mencair dalam mantil bumi yang pijar. Daripada pencairan, inilah muncul magma, bahan panas yang mendesak naik mencari ruang untuk meluahkan tekanannya. Apabila ia berjaya keluar melalui rekahan, terciptalah gunung berapi. Salah satu tapak penting yang menyimpan rekod letusan purba ini ialah Uson Apau, di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Di sinilah, lada mengalir perlahan membentuk gunung berapi perisai, menghasilkan batuan basalt dan ignimbrita yang masih wujud hingga hari ini. Suatu ketika dahulu, tanah tinggi ini mungkin diselubungi asap tebal dan gegaran hebat, tetapi kini ia sunyi dan hijau, ditutupi hutan hujan tropika. Namun, seperti segala ciptaan alam, tiada yang kekal. Apabila magma mula reda dan bumi kembali tenang, aktiviti gunung berapi pun terhenti. Maka bermulalah proses hakisan di mana angin, hujan, dan panas matahari perlahan-lahan mengikis bentuk muka bumi yang pernah menjulang. Ribuan tahun berlalu, dan gunung megah itu berubah menjadi dataran tinggi, bukit-bukit, dan tebing yang terpahat dalam lanskap hari ini. Uson Apau kini sunyi, tetapi batuan dan bentuknya masih menyimpan gema dari zaman letusan purba. Setiap batu yang terpacak, setiap lekuk tanah, adalah saksi kepada zaman geologi yang telah berlalu. Borneo yang kita lihat hari ini adalah hasil transformasi agung yang berlaku jauh sebelum manusia wujud dan proses itu belum berakhir. Bumi terus bergerak dalam diam. Kita mungkin hanya pengunjung sementara, tetapi kita mewarisi cerita yang tertanam dalam batu. Maka, tanggung jawab kitalah untuk terus bertanya, terus memahami, dan menjaga warisan bumi ini kerana disinilah, pada tanah yang kita pijak hari ini, tersimpan kisah tentang api, batu, masa, dan perubahan yang tak pernah berhenti. Pada zaman prasejarah, langit mungkin kelihatan berbeza warna oranye dalam daripada abu gunung berapi,
atau biru tua yang dilitupi awan tropika sepanjang masa. Angin bertiup, membawa bukan sahaja kelembapan dari laut purba, tetapi juga debu halus dari kerak bumi yang berubah-ubah. Hujan turun hampir setiap hari, lebat dan berpanjangan, menghidupkan hutan begitu tebal sehingga cahaya matahari tidak dapat menembusinya. Pada masa itu, sekitar 250 juta tahun dahulu, Borneo hanyalah sebahagian kecil daripada superbenua Pangaea. Cuaca panas dan lembap, iklim yang sesuai untuk hutan pakis purba, pokok yang menjulang tinggi, dan reptilia besar yang merayap di antara dedaunan. Gas seperti karbon dioksida membanjiri atmosfera, mengekalkan suhu global yang tinggi dan stabil. Dunia kelihatan hidup tetapi juga penuh dengan ketidakpastian, didorong oleh kuasa tektonik dan letusan magmatik yang secara dramatik membentuk landskap. Apabila masa bergerak ke Cretaceous dan seterusnya, benua mula pecah. Borneo kekal di kawasan tropika, tetapi mula membangunkan identitinya sendiri. Jisim daratan yang terbentuk akibat keruntuhan dan kebangkitan kerak bumi. Aktiviti gunung berapi, pergerakan plate, dan pemendapan lautan mencipta hutan bakau, sungai purba, dan batu sedimen yang menyokong pulau itu. Ketika dunia kehilangan dinosaurnya dalam peristiwa kepupusan global, Borneo perlahan-lahan bangkit dari laut, membentuk banjaran gunung seperti dataran tinggi Schwaner dan Emler. Cuaca mula berubah masih lembap, tetapi lebih sejuk, membentuk ekosistem tropika yang unik seperti hari ini. Kini, apabila hujan turun di lantai hutan Borneo, kita menyaksikan titisan yang sama yang pernah menyiram tanah berjuta-juta tahun dahulu. Setiap lapisan tanah, setiap cabang sungai, menyimpan kenangan tentang cuaca ekstrim yang lalu, kisah panjang tentang hujan dan panas, tentang kehidupan yang naik dan turun. Dan dalam dunia yang kini bergelut dengan perubahan iklim, satu persoalan besar timbul. Adakah kita mengulangi kitaran lama yang sama, tetapi kali ini dengan tangan manusia mengubah perjalanan sejarah bumi? Mengapakah Borneo yang dahulunya dibakar dengan api dan lahar, kini begitu sunyi? Gunung berapi purba seperti Uson, Apau dan Kayan Mentarang kini tidak bergerak, tidak lagi memuntahkan magma seperti dahulu. Untuk memahami rahsia kesunyian ini, kita mesti menyelidiki jauh di bawah permukaan, ke dalam dunia senyap tektonik plate. Borneo dahulunya terletak berhampiran sempadan plate aktif, di mana kerak benua bertembung dengan kerak lautan. Pelanggaran ini menghasilkan tekanan yang luar biasa, menyebabkan kerak mencair dan membentuk magma panas yang meletus ke permukaan. Tetapi bumi tidak pernah berhenti bergerak. Dalam diam, plate terus bergerak perlahan, membawa Borneo jauh dari garis pelanggaran. Ia bukan lagi zon aktif, tidak lagi berada di garisan api, tidak lagi di bawah ancaman magma bergelora. Dan apabila subduksi berhenti, dapur bumi padam. Tiada lagi kerak yang ditolak ke dalam mantil untuk mencipta magma baru. Laluan api kini ditutup, dan Borneo secara geologinya sejuk. Tetapi kesunyian ini bukan hanya ketiadaan letusan. Ia juga adalah hasil daripada satu lagi kuasa semula jadi seperti hakisan. Hujan tropika beribu-ribu tahun, angin lembap, dan suhu tinggi perlahan-lahan menghakis dan memadamkan bentuk asal gunung berapi yang dahulunya menjulang tinggi. Tanpa aliran magma untuk membina semula bentuknya, gunung-gunung telah surut, runtuh, dan menjadi dataran tinggi yang sepi. Struktur dalaman mereka retak, laluan magma mereka tertimbus, seolah-olah alam telah menutup bab gunung berapi Borneo. Hari ini, apabila kita melihat Uson, Apau atau Kayan Mentarang, kita tidak melihat gunung berapi aktif, tetapi peninggalan agung zaman geologi yang bergelora. Basal dan ignimbrate yang bertaburan menjadi saksi senyap tentang masa lalu yang bergelora. Oleh itu, aktiviti gunung berapi telah beralih ke zon lain seperti Sumatera dan Jawa, di mana plate masih berlanggar dan magma masih mendidih. Maka timbul persoalan, adakah bumi akan menggegarkan Borneo lagi suatu hari nanti? Atau adakah tanah tinggi ini akan berdiam diri, makam kepada sejarah yang pernah membakar? Dalam diam, Borneo terus menyimpan rahsia yang hanya boleh dibaca oleh mereka yang sudi mendengar bisikan batu dan berdiam diri. Di tengah-tengah kehijauan Borneo yang kelihatan terbiar, dua tanah tinggi tersembunyi yang bukan sahaja menyimpan sejarah geologi, tetapi juga nadi budaya hidup,
Uson Apau dan Kayan Mentarang. Di sebalik kabus pagi dan pokok tropika yang tebal, masyarakat orang asli telah mendiami tanah ini selama berabad-abad. Hidup dalam harmoni dengan alam semula jadi yang telah menjadi sebahagian daripada identiti mereka. Di Uson Apau, yang terletak di sempadan Sarawak dan Kalimantan Utara, suku Kenyah dan Kayan, salah satu kumpulan etnik utama Sarawak, menjadikan tanah tinggi ini tanah nenek moyang mereka. Rumah panjang mereka tersusun indah di lereng bukit, mencerminkan semangat perpaduan dan kekeluargaan yang kuat. Rumah panjang bukan sahaja tempat tinggal, tetapi institusi sosial di mana pengetahuan, nilai dan adat diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Kehidupan mereka berasaskan pertanian padi tanah tinggi, hasil hutan, dan pergantungan hormat kepada hutan yang mengelilingi mereka. Alam bagi mereka bukan hanya latar belakang kehidupan, tetapi guru, pelindung, dan sumber segala keperluan. Sementara itu, di wilayah Kayan Mentarang Kalimantan Utara, hutan dan dataran tinggi menyimpan kisah budaya yang tidak kurang hebatnya. Di sinilah suku Kayan, salah satu cabang utama Dayak, mengukir kehidupan mereka dengan nilai-nilai kerjasama dan kerohanian yang mendalam. Rumah panjang mereka, yang boleh mencapai berpuluh-puluh pintu, berdiri sebagai simbol kestabilan sosial dan kekuatan komuniti. Mereka memburu, memancing, dan bercucuk tanam sambil mewarisi seni ukiran kayu, anyaman, dan perhiasan logam yang penuh dengan makna simbolik. Kepercayaan mereka, berakar umbi dalam animisme, mengajar bahawa setiap sungai, pokok, dan batu mempunyai semangat, falsafah yang menyemai rasa hormat dan tanggungjawab terhadap alam semula jadi. Walaupun arus masuk kemodenan perlahan, masyarakat di Uson Apau dan Kayan Mentarang masih teguh mempertahankan adat dan budaya mereka. Tradisi dan alam semula jadi tidak terpisah. Sebaliknya, ia saling berkait rapat, membentuk cara hidup yang lembut namun kuat. Dan kita yang memerhati dari luar hanya boleh bertanya, dalam dunia yang semakin terputus dari alam semula jadi, berapa banyak yang boleh kita pelajari daripada mereka yang hidup selaras dengan irama bumi, tanpa merosakkannya?